Segmen JEPS. Jual, elak, beli dan simpan. Jika game week lepas anda jual Chilwell, game week ini jual pula Raheem Sterling. Setelah memanaskan bangku simpanan, Sterling pula bakal mendatangkan anda penyakit darah tinggi jika dibiarkan di dalam pasukan anda. Harapan demi harapan diberikan selepas cemerlang dalam perlawanan Luton, tetapi hanya tekanan yang dibawa perancang kebangsaan England ini. Sudahlah masuk sebagai pemain gantian, beliau hadiahkan pula kad kuning kepada pemiliknya. Sabar itu indah, namun ada batasnya. Daripada anda susah hati menanti line up Chelsea, ada baiknya anda beralih kepada Maddison, Diaby ataupun mungkin perancang yang lain. Bertindak segera sebelum terlambat. Kini Pochettino menggunakan Mudryk, Broha dan Palmer di bahagian front three Chelsea. Tetapi disebabkan kecederaan baharu Broha, Jackson mungkin akan kembali ke dalam kesebelasan utama Chelsea. Jual penjaga gol kebangsaan England ini. Jika dengan Luton di laman sendiri pun Pickford gagal menjaga gawangnya dengan baik, memang sudah jelas ketumnya. Sejak game week 1, beliau hanya mengumpul 11 mata FPL sahaja. Dalam tempoh tersebut, Pickford telah membuat 16 tampanan gol tanpa mata bonus dan tanpa rekod tanpa bolos. Ini telah membuatkan pemilik beliau semakin turun pada ranking keseluruhan. Game week ini, Everton bakal menentang Bournemouth juga di Goodison Park. Bournemouth juga terkenal dengan corak menyerang dan kualiti serangan mereka pasti lebih baik dari Luton. Jika Luton pun boleh menebuk pertahanan mereka, ini kan pula Bournemouth, bukan? Oleh itu, saranan hamba, jual Pickford sekiranya posisi pasukan anda yang lain stabil. Elakkan membeli Jarrod Bowen. Bowen adalah calon don't buy, don't sell game week ini. Jika anda memiliki Bowen, simpan beliau kerana beliau bakal beraksi di laman sendiri. Dan jika anda bukan pemilik beliau, elakkan membeli Bowen kerana pertahanan Newcastle bukannya semudah pertahanan Sheffield United game week lepas. Bowen telah merekodkan rating 0.56 dari segi XG, 3.14 percubaan gol, 1.43 percubaan tepat dan 0.15 dari segi XA. Dari segi stats sangat mengujakan. Tetapi semasa pemilihan aset FPL, pertama, aset berjadual mudah. Kedua, form pemain tersebut akhirnya, dan yang ini adalah penentu ranking anda. Pemilihan 50-50 aset berpotensi di dalam pasukan tersebut. Jika tepat, kenduri besar, dan jika tidak, ketum membawa duka. Di dalam kes Bowen, form memihak kepada beliau, namun jadual perlawanan tidak memihak kepada beliau. Fikir-fikirkan. Elakkan membeli Pedro Neto. Ya, pulangan mata yang konsisten membuatkan Neto berbaloi untuk dimiliki sebagai aset FPL. Namun, adakah sesuai untuk dibawa masuk bermula game week ini? Hal ini masih boleh diperdebatkan. Ada yang mengatakan kelebihan bermain di laman sendiri bakal membantu Neto meneruskan legasi cemerlang beliau. Ada juga berpendapat dengan prestasi semasa Villa, serangan Wolves bakal mendapat kesukaran di dalam pertembungan Ahad ini. Sesetengah berpendapat pula jika dengan juara EPL pun Wolves mendapat kemenangan, ini kan pula pasukan Villa. Ingat, City beraksi tanpa perancang utama mereka, Rodri. Ini sangat mempengaruhi corak permainan mereka. Tetapi Villa kekal dengan pemain yang kebanyakannya hampir sama sejak kekalahan pada game week 1. Persefahaman di antara pemain Villa semakin baik dari game week ke game week. Oleh itu, banyak perkara yang perlu anda pertimbangkan sebelum membawa masuk Neto. Sukar bukan? Jika sukar, elakkan membeli Neto. Beli Heung-min Son. Bagi hamba, berbanding Salah dan Son, Son adalah pada ranking pertama pembelian game week ini. Sejak bermain di posisi nombor 9, Son telah menjaringkan 6 gol, namun tiada sebarang umpanan gol yang dibuat oleh beliau. Son lebih kepada penjaring berbanding pengumpan gol di dalam setup baharu Postecoglou. Son bakal menentang Luton di laman lawan game week ini. Ada yang berpandangan Son hanya sesuai untuk bermain menentang pasukan-pasukan besar yang gemarkan bermain pertahanan tinggi ke tengah padang. Namun, jika menentang pasukan bawahan yang bertahan parking bus, Son bakal ketum seperti di dalam perlawanan Sheffield United yang lepas. Hamba setuju dengan pandangan tersebut.
Cuma hamba ingin tambah, Son juga sesuai bermain di laman lawan. Ini adalah kerana di laman lawan, pasukan tuan rumah bakal membuat serangan bertali arus dan ruang yang besar bakal terbuka untuk Son membuat counter attack. Pedro Porro juga adalah calon untuk anda beli game week ini. Ya, kebanyakan pasukan template memiliki Udogi di dalam pasukan mereka. Namun, jika anda bukan pemilik Udogi, saranan hamba beli Porro. Stats Porro semakin baik berbanding Udogi sejak diberi peluang menggantikan Emerson Royal beberapa game week lepas. Porro juga menggalas tugasan sepakan sudut kanan pasukan Spurs. Ini meningkatkan lagi nilai aset FPL anda umpama anda mendapatkan Trippier tetapi 1.6 juta pound lebih murah. Menentang Luton game week ini, Porro mungkin boleh mengulangi prestasi cemerlang beliau ketika bertemu Burnley beberapa game week lepas. Dari segi stats, ianya tidak meyakinkan. Ini adalah kerana percubaan umpanan gol yang dibuat beliau kebanyakannya bermula hampir di tengah padang. Namun dari segi eye test, hantaran beliau sangat berbahaya. Jika tidak disebabkan rakan sepasukan mensia-siakan peluang tersebut, harga Porro mungkin akan lebih mahal berbanding Estupinan. Simpan Muhammad Salah. Jika anda antara pengurus yang membawa masuk beliau game week lepas, hamba tumpang simpati dengan anda. Namun, kekal bersabar. Kebanyakan pengurus mula berpusu-pusu membawa masuk pemain dengan gelaran King of Egypt selepas melihat bagaimana Brighton diratah dengan rakus oleh Villa game week lepas. Lebih-lebih lagi, jadual perlawanan Liverpool mula bertambah baik pada game week 9 nanti. Salah telah merekodkan rating XG 0.57, 3.17 dari segi percubaan, 1.36 dari segi percubaan tepat dan 0.64 dari segi XA. Salah lebih kepada pengumpan gol berbanding penjaring gol. Namun, di dalam perlawanan-perlawanan besar, Salah kerap beraksi cemerlang. Jika tidak disebabkan kesilapan pengadil game week lepas, Salah akan lebih banyak dibeli oleh pengurus fantasi. Lupakan blank pertama Salah game week lepas. Langit tidak selalunya cerah. Namun, sinar mungkin untuk anda game week ini. Simpan Muhammad Salah. Simpan juga Bruno Fernandes. Berbanding Rashford, Bruno lebih penting untuk anda simpan game week ini. Di dalam situasi United yang sedang bergelut untuk mendapatkan kemenangan, mereka sudah pasti akan mencari segala jalan untuk mendapatkan 3 mata EPL, terutama mendapatkan sepakan penalti. Jika misi ini berjaya, pemilik Bruno bakal senyum lebar. Sejak game week 1, The Red Devils dilihat seperti allergic kepada kemenangan. Mereka hanya mencatatkan 3 kemenangan dan merekodkan 4 kekalahan dalam 7 game week. Ini adalah tidak baik untuk Ten Hag. Dengan kehadiran semula Anthony, nasib United mungkin bakal berubah game week ini. Simpan Fernandes adalah saranan hamba. Segmen Maulana. Heung-min Son adalah pilihan Maulana game week lepas. Jika tidak disebabkan langkah berjaga-jaga Postecoglou mengeluarkan awal Son, hamba jangka lebih banyak gol bakal direkodkan beliau menentang 9 orang pemain Liverpool. Level pilihan hamba bertaraf Maulana Sifu. Maulana hadir dengan James Maddison game week ini. Maddison yang ketum game week lepas amat-amat difahami kerana membawa masalah kecederaan sebelum pertarungan bermula. Jika tidak dek kerana ketangkasan Alisson, 2 gol sudah pasti milik Maddison game week lepas. Namun, jangan dikejut harimau yang sedang tidur. Buruk padahnya, 1 gol dan 1 umpanan gol dari bekas perancang Leicester ini. Pemain pilihan rakan FPL. Berikut adalah pasukan pilihan rakan FPL game week lepas. Level pilihan ini bertaraf Marhain. Berikut adalah 15 pemain pilihan rakan FPL game week ini. Adakah anda setuju dengan hamba? Siapa yang perlu dijual? Tuliskan komen anda di ruangan komen. Ingat, saya bukan Sifu. Saya hanya berkongsi info. Assalamualaikum.